Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Australia jelas mencerminkan hubungan akrab yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Penandatanganan Joint Declaration on the Comprehensive Partnership membuka lembaran baharu dalam sejarah hubungan kedua-dua buah negara yang menandakan penaiktarafan hubungan dua hala kepada perkongsian komprehensif. Ikuti detik-detik bersejarah itu dalam sorotan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Australia. Brunei has always valued the friendship Australia has shown us in ASEAN. It was during Brunei ASEAN Chairmanship in 2021 that we established the ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. We look forward to further enhancing this important partnership in the coming years. Kita berkongsi komitmen kepada institusi-institusi serantau termasuk sokongan padu Australia terhadap ASEAN Centrality dan keinginan Australia untuk mempertahankan forum-forum serantau Indo-Pasifik yang dipimpin oleh ASEAN.
Beta ingin mengingatkan kepada para pelajar bahawa berada di luar negara bukanlah untuk leka dan lalai, tetapi ketika inilah peluang terbuka untuk membina diri dan syahsiah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta juga lebih utama tidak mengabaikan kewajipan beragama. Program pendidikan inklusif membantu mewujudkan pemahaman, membentuk sikap dan memupuk persekitaran pembelajaran yang positif dengan melibatkan pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan. Ia penting bagi pelajar untuk membina semangat kekitaan dan membina komuniti yang bersatu padu yang positif. Menteri Pendidikan menggariskan perkara tersebut dalam ucapannya semasa seminar pakar pendidikan kali ketiga. Menurut Yang Berhormat Datin Sri Setia, Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, usaha seumpamanya penting dalam memastikan para pelajar untuk lebih bersedia bagi kehidupan dalam masyarakat. Seminar sehari berlangsung di Bridex, Jerudong. The inclusion of children with disabilities in the classroom will likely be successful with the cooperation and collective effort of those within as well as beyond the wall of our schools. Our teachers cannot do this alone. Schools, parents and government agencies are some of the key stakeholders here, all of whom must work together to rethink and transform education to ensure progress towards equity. Dalam ucap tamanya bertajuk The Road to Inclusive Education, Barriers and Facilitators Towards Holistic Outcomes, Profesor Madya Dr. Sharifah Mariam Al-Junaid, pakar psikologi pendidikan utama dari Kementerian Pendidikan Republik Singapura, antara lain mengongsikan kepentingan konsep inklusiviti dalam pendidikan dan pendedahannya untuk kecemerlangan pendidikan. Seminar tahunan ini merupakan satu platform untuk memberi pendedahan, pendekatan dan strategi bagi meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pengajar yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakar pendidikan.
Sementara pada sebelah petang, seminar pakar pendidikan ketiga diteruskan lagi dengan sesi bengkel. Seminar bertujuan untuk memperolehi pengetahuan mengenai konsep penyesuaian dan pembezaan kurikulum mengikut rangka kerja kurikulum sedia ada. Bermatlamat mempelbagaikan amalan pedagogi untuk pelajar berkeperluan pendidikan khas dan mengukuhkan pengetahuan dan kepakaran peserta tentang cara membantu pelajar yang mempunyai jurang pembelajaran. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam secara aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan digital di ASEAN sekaligus mencerminkan komitmen negara untuk memanfaatkan inovasi dan transformasi digital. Kepentingan untuk kekal berada di hadapan dalam kemajuan teknologi juga diiktiraf ke arah memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perkhidmatan awam dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi ketika berucap pada perasmian mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri ASEAN ke-12 bagi Sains, Teknologi dan Inovasi IAMM-STI ke-12 dan Persidangan dan Pameran Masa Depan Digital. Jelas Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, pihak kerajaan dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan dan sektor swasta di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk menggalakkan penggunaan teknologi baharu muncul dan mewujudkan persekitaran yang boleh mengembangkan inovasi. However, we must acknowledge that there are still challenges to overcome. Investment in research and development and the strengthening of intellectual property rights protection remains imperative. We need to further foster a culture of innovation, support the growth of startups and SMEs, and ensure that the benefits of science, technology and innovation are inclusive and reach all levels of our society. Terdahulu, Jurutera Awang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI mengongsikan mengenai cabaran-cabaran era digital. Beliau juga menekankan keperluan untuk menangani implikasi etika, impak masyarakat dan kebimbangan kemampanan seiring dengan revolusi teknologi. Now, most ASEAN member states Sementara ketika mempengerusikan IAMM-STI ke-12, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan mesyuarat bukan sahaja mencerminkan perkembangan pembangunan sains, teknologi dan inovasi di rantau ASEAN tetapi juga memastikan pelaksanaan untuk merealisasikan matlamat di bawah Pelan Tindakan ASEAN mengenai keupayaan sains, teknologi dan inovasi 2016-2025. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa berkata, negara Brunei Darussalam akan terus merangsangkan matlamatnya agar dapat mengukuhkan lagi kerjasama dengan negara anggota ASEAN termasuk kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam sistem inovasi termasuk kerjaan, akademik dan industri. Tahun ini, negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menjadi tuan rumah IAMM-STI ke-12, mesyuarat jawatankuasa ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-83 dan mesyuarat berkaitan. Pameran digital masa depan diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Pameran membuka peluang eksklusif untuk syarikat-syarikat teknologi, startup dan penyediaan perkhidmatan telekomunikasi mengetengahkan produk, penyelesaian dan perkhidmatan masing-masing. Semasa pameran ini, perkhidmatan mobile 5G dilancarkan yang merupakan kerjasama AITI dengan Unified National Network Senderan Berhad UNN, Datastream Digital Senderan Berhad DST, Imagine Senderan Berhad dan Progressive Senderan Berhad. Kewujudan rangkaian 5G merupakan mercu tanda pembangunan landscape teknologi bagi negara Brunei Darussalam.
Persidangan dan pameran masa depan digital diteruskan dengan beberapa perbincangan dengan tema Masa Depan Digital Memajukan Teknologi dan Inovasi. Perbincangan diadakan di The Empire Brunei. Sesi perbincangan meliputi pelbagai tajuk, antaranya teknologi baru muncul, strategi digital dan teknologi kewangan. Melalui perbincangan tersebut, para peserta diharap dapat memperoleh strategi digital yang berharga untuk terus maju dalam era digital yang kian berkembang. Perbincangan ini disertai oleh para pakar dan pemimpin dari dalam dan luar negara. Mempersiapkan belia dengan ilmu Al-Quran serta menghiasi akhlak dan kepribadian yang mulia dalam diri memang tidak dapat dipisahkan dengan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian. Perkara tersebut digariskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1444-2023 peringkat akhir malam tadi. Majlis berlangsung di Dewan di Gadong, bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menekankan penghayatan dan pembacaan Al-Quran seharusnya bukan sahaja untuk pertandingan, malah dipraktikkan sebagai amalan hidup sehari-hari. Semasa musabaqah tersebut, seramai 4 orang Qari dan 5 orang Qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing. Johan Qari disandang oleh Awang Abdul Kawil Aziz bin Haji Abdul Rajid dan Johan Qari'ah disandang oleh Dayangku Alia Syahira binti Pengiran Haji Jofri. Perkembangan di Tanah Suci bagi memastikan segala urusan dan keperluan para jemaah dapat disediakan pada waktu yang telah ditetapkan. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan yang berada di Arab Saudi mengadakan mesyuarat gerak kerja Arafah dan Mina. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran di Arab Saudi. Mesyuarat antara lain bertujuan bagi menyusun dan menghalusi pengisian waktu sepanjang hari wukuf, operasi klinik kesihatan dan waktu pergerakan jemaah masuk dan keluar Arafah serta di Mina. Para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan juga meneruskan siri lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal Jemaah Haji Negara di Kota Suci Mekah. Lawatan seumpama ini menunjukkan pemedulian dan keprihatinan berterusan terhadap bakal Jemaah Haji Negara. Menerusi perjumpaan ini, para pegawai dan jemaah juga akan dapat bersuai kenal dan mengetahui perkembangan para jemaah sepanjang berada di Kota Suci Mekah.